أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selamat datang ke kuliah kita hadis daripada platform Masjid Siglap Singapura, Marine Parade. Dan teman-teman saya yang berada di dalam Zoom ni ya, dan juga tuan-tuan perempuan jemaah Masjid Kampus Siglap yang menonton menerusi Facebook. Dan alhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan keadaan kita berubah kepada lebih baik, dan saya doakan sihat mental kita, sihat juga iman kita, sihat juga tubuh badan kita untuk kita khidmat juga mengabdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Okey. Kak Zaitun, hari ni kita tajuk nombor berapa Kak Zaitun? Bab 77. Ya, bab apa tu? Apabila seorang laki-laki berdiri di samping kiri imam dan dipindahkan oleh imam dari belakangnya ke sebelah kanannya, maka solatnya sempurna. Oh, masya-Allah. Okey. Topik dia maknanya imam alih makmum daripada posisi kiri kepada posisi kanan. Okey. Zaitun, lanjut. Bismillah. Bismillah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi fa shalla wa raqada faja'ahu al-mu'adhdhinu faqama wa shalla wa lam yatawadda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lalu aku berdiri di sebelah kirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kepalaku dari arah belakangku dan menempatkanku di sebelah kanannya, lalu baginda solat dan tidur. Kemudian seorang muazzin datang kepada baginda, maka baginda berdiri dan solat tanpa mengulangi berwuduk. Keterangan hadis, bab apabila seorang laki-laki berdiri di samping kiri imam dan dipindahkan oleh imam dari belakangnya ke sebelah kanannya, maka solatnya sempurna. Sebahagian besar lafaz pada judul bab ini telah disebutkan kira-kira 20 bab yang lalu, tetapi tidak disebutkan lafaz dari belakangnya. Di samping itu dikatakan juga solat keduanya tidak rusak, yakni batal, sebagai ganti lafaz maka solatnya sempurna. Di sana Imam Bukhari menyebutkan hadis Ibnu Abbas melalui jalur lain, dan tidak seorang pun pensyarah sahih Bukhari yang menaruh perhatian akan hikmah pengulangan ini. Bahkan sebahagian mereka tidak membahasnya sama sekali. Menurut saya, hukum keduanya berbeza kerana perbezaan kalimat pelengkapnya. Perkataannya salat keduanya tidak rusak, yakni batal, yakni tidak menjadi rusak, yakni batal akibat perbuatan mereka berdua. Kerana itu hanya perbuatan ringan yang membawa kemaslahatan dalam salat. Sedangkan perkataannya salatnya sempurna, yakni salat makmum itu sempurna dan posisinya di samping kiri imam sebelum dipindahkan tidaklah berpengaruh terhadap solatnya meskipun posisi tersebut bukan posisi yang tepat. Perbuatan tersebut dimaafkan kerana ketidaktahuannya tentang hukum dari apa yang dilakukan. Kemungkinan pula kata gantinya pada lafaz maka solatnya sempurna kembali kepada imam. Hal itu kerana imam dianggap sebagai satu saf tersendiri meskipun ia memindahkan makmum dengan memiringkan badan, namun tidak sampai meninggalkan perintah untuk meluruskan saf kerana maslahat. Sekejap Zaitun. Kerana maslahat yang telah disebutkan. Untuk itu tidak ada kekurangan dalam solatnya apabila dilihat dari sisi ini, wallahu a'lam. Zaitun, sebentar. Ini tadi kan dibandingkan hadis ini dengan hadis yang lain, betul? Sebelum ni kita ada bab tentang mengalihkan makmum dari kiri ke kanan. Yes, tadi yang disebutkan tentang kenapa beberapa pensyarah Sahih Bukhari tak mengulanginya untuk
untuk komen, betul tak? Mm-mm. Dan kemudian Imam Ibn Hajar memberi pandangan beliau. Kenapa diulangi tentang tukar posisi makmum, betul? Kat situ? Okay, saya faham macam tu tadi. Okay, kat situ tolong saya sekali lagi baca boleh? Menurut Boleh. saya. Menurut saya, hukum keduanya berbeza kerana perbezaan kalimat pelengkapnya. Perkataannya solat keduanya tidak rosak, yakni batal. Yakni tidak menjadi rosak, batal akibat perbuatan mereka berdua. Okay. Kerana itu hanya perbuatan ringan yang membawa kemaslahatan dalam solat. Sedangkan perkataannya solatnya sempurna, yakni solat makmum itu sempurna dan posisinya di samping kiri imam sebelum dipindahkan tidaklah berpengaruh terhadap solatnya meskipun posisi tersebut bukan posisi yang tepat. Perbuatan tersebut dimaafkan kerana ketidaktahuannya tentang hukum dari apa yang dilakukan. Kemungkinan pula kata gantinya pada lafaz maka solatnya sempurna kembali kepada imam. Hal itu kerana imam dianggap sebagai satu saf tersendiri. Meskipun ia memindahkan makmum dengan memiringkan badan namun tidak sampai meninggalkan perintah untuk meluruskan saf kerana Kenapa? Kenapa maslahat? Maslahat, tapi dia punya spelling salah. Maslahat yang telah maslahat yang telah disebutkan. Untuk itu tidak ada kekurangan dalam solatnya apabila dilihat dari sisi ini, wallahu a'lam. Al-Karmani berkata, kemungkinan kata ganti tersebut kembali kepada laki-laki yang berdiri di samping imam. Sebab dalam hal ini, laki-laki tersebut adalah sebagai pelaku. Meski dalam urutan kalimat lebih akhir, iaitu disebutkan setelah imam. Namun dari segi makna, ia lebih didahulukan. Oleh sebab itu, antara imam dan laki-laki tersebut sama-sama dekat kepada kata ganti ditinjau dari sisi yang berbeza. Saya, iaitu Ibnu Hajar, katakan, apabila kata ganti tersebut kembali kepada imam, maka ini memberi manfaat agar imam tidak memindahkan makmum melewati depannya sehingga hukumnya seperti orang yang lewat di hadapan orang yang sedang solat. Okey. Terima kasih Kak Zaitun. Baru saya faham belakang itu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, Kak Zaitun sekali lagi bacakan tajuk dia. Kita bab apabila seorang laki-laki berdiri di samping kiri imam dan dipindahkan oleh imam dari belakangnya ke sebelah kanannya, maka solatnya sempurna. Cantik satu dia. Dari belakangnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kat sini saya rasa kita perlu prihatin perkara ni dan kita maklum bersama bahawa imam perlu membetulkan keadaan jika makmum silap. Bermakna jika makmum perlu kita pindahkan kerana dia masuk dalam salat atau dia masbuk kepada kita dalam posisi yang salah. Sebab kalau imam sebelah, di sini imam kiri, makmum kanan, betul? Kalau sembahyang berdua. Nah, sama ada nak diri rata ataupun dia nak diri sebelah-sebelah. Sebab kalau imam sembahyang, makmum masuk sebelah kanan. Maaf. Balik betul. Imamnya di sebelah kanan, makmum ni masuk sebelah. Saya tulis bagus ni. So, imam tengah solat, imam solat, datang makmum, dia masuk sini. Dia masuk sini. Saya rasa ini posisi yang tak kena. Should be makmum, dia masuk sebelah kanan. Dia posisi dia sebelah sini. So, ini adalah makmum. Kan dia harus demikian kerana aturan Nabi SAW. Namun kalau tak ada tempat dan sebagainya, okeylah, kita boleh faham keadaan tersebut. Tapi kalau dia masuk salah, tugas imam untuk betulkan jika mampu. Jika mampu, maknanya kalau within the reach of the imam. So berarti kalau imam nak betulkan pun, imam kena tahu bahawa saya tengok di belakangnya ni lafaz penting yang Imam Bukhari letak kerana kenapa Pak Cik Tarikh agak-agak Pak Cik Tarikh tak boleh lalukan ataupun pindahkan dari depan? Dulu kita belajar tak boleh depan imam jalankan.
Tahu ada satu Kerana itu apa Pak Cik Tarikh? Dosa? Dosa Ustaz. Kalau dosa, kalau perlu imam ada sutra, betul Pak Cik Tarikh? Maksudnya melalui sutra. Sutra apa tu dia panggil? Pembatas. Jika melalui, kita lalu seseorang itu melalui depan imam, maka dia berdosa besar. Kalau dia melalui dengan sengaja. Kalau haiwan pula, kita harus menghalangnya. Ada sunnah kan Pak Cik Tarikh? Kalau orang nak lalu depan solat kita buat apa? Kita hadang lah, luruskan tangan kita. Kita taruh tangan kita, luruskan, kita hadang. Dan kata Nabi SAW, degree dia apa nak hadang tu Pak Cik Tarikh? Sejauh mana? Agak patu hasta gitu Ustaz. Sujud lah. Sampai kita buat sujud, okey. Berapa kuat kita nak halang orang tu? Ya Ustaz. Berapa kuat nak halang dia? Kita halang dia nak lalu juga. Selalu kita angkat tangan Ustaz. Angkat tangan. So dia nak lalu juga Pak Cik Tarikh. Kita nak buat apa? Kalau lalu kita boleh berkeras lah. Boleh berkeras. So berkeras tu boleh sampai mana Pak Cik Tarikh? Kita hadang dia jadi dia tu boleh melalui depan kita lah. Okey, saya nak berkeras dengan dia. Sejauh mana saya boleh keras? Keras yang tahap sampai apa tahap? Kita dah pukul dia, kita dah tahu bila angkat tangan. Tak boleh pukul lah. Kita nak elak dosa, kita buat dosa pula. Tapi kita boleh kata Nabi SAW Pak Cik Tarikh, sehingga kamu kena memeranginya. Nabi SAW mana memeranginya? Maknanya Nabi nak kata tu halang sungguh-sungguh. Saya pernah tengok orang halang sungguh-sungguh ni kat Masjid Nabi. Dia halang sungguh-sungguh. Dia dah halang, dia dah angkat tangan dah. Dia dah lurus tangan, ya. Kemudian orang tu nak lalu juga. Padahal belakang tu kosong. Orang tu nak lalu juga. Dia hadang lagi. Dia lalu juga dengan speed ataupun dia punya motionnya laju. Orang ni ambil, tarik baju dia. Yang tengah semayang ni, tarik baju dia. So dia tercekik itu. Sampai semua orang masuk campur lah. Orang kat luar semayang. Orang cakap, kau pun satu. Kalau bodoh lah, kau jalan-jalan belakang lah kosong. Kata dia orang. Kau jalan depan yang besar pula. So lepas tu dia lalu. Orang Pakistan tak silap saya yang lalu tu. Tapi kat situ tak pasal negara lah. Cuma saya baru lihat pertama kali. Cara dia halang tu. Sampai ke tahap tu Pak Cik Tarikh. Dia tarik baju tu, dia tarik, memang agak dia tercekik lah. Dan height dia orang tu lebih kurang sama lah. Kalau kena orang Melayu ni, dia tak buat benda tu. Dia takkan buat benda tu lah. Kau lalu-lalu lah. Kau yang dosa dengan Tuhan. So dia adalah satu perkara yang sangat-sangat sangat-sangat titik beratkan oleh Islam. Bahawa ia tak boleh terjadi. Dan kalau untuk haiwan, kita kena, kalau kita tahu kita semayang tu tempat yang berkemungkinan haiwan berlalu seperti kucing dan sebagainya, maka kita kena usahakan untuk angkat kucing tu lah. Tak najis kan Pak Cik Tarikh kalau saya dukung kucing dalam semayang? Tak ada. Alhamdulillah. Memang tidak lah. Kalau kita nak fikir najis kita, jangan fikir najis haiwan yang kita pegang. Tak pernah ada haiwan yang najis dengan hukum automatik, ya. So di sana hadis ni agak ringkas sikit tuan-tuan. Saya tengok agak mudah dan dia satu ulangan, ya, yang kita kata Nabi SAW. Saya baca hadisnya, aku solat bersama Nabi SAW pada suatu malam. Ini riwayat Ibn Abbas kan, betul. Lalu aku berdiri di sebelah kirinya, maka Rasulullah SAW memegang kepalaku dari arah belakangku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Lalu baginda salat dan tidur. Kemudian seorang muazzin datang kepada baginda, maka baginda berdiri dan salat tanpa mengulangi wuduk. Nah, ada beberapa poin kat situ yang kita boleh bincang sikit mungkin. Nabi SAW salat dan tidur. Salat dan tidur. Maknanya salat dulu, qiyam, ataupun Nabi sembahyang, lepas tu Nabi tidur, lepas tu Nabi bangun balik, muazzin datang, maka Nabi berdiri dan salat tanpa mengulangi wuduk. Agak-agak kenapa ya? Siapa-siapa nak join boleh jawab lah. Agak-agak bagaimana ya keadaan dan gambaran ini? Nabi tidur. Kita tahu tidur salah satu faktor sebab batalnya wuduk. Kenapa batal wuduk Pak Cik Tarikh? Tidur? Agak-agak Pak Cik Tarikh. Rongga kita semua terbuka. Ya, kita tak boleh kontrol, betul tak Pak Cik Tarikh? Ada chance untuk kita buang angin, apa pun lah, terbuang air kecil dan sebagainya.
So bangun Nabi SAW, tidur Nabi, pada Nabi bangun dan Nabi langsung solat. Baik, saya nak tahu ni lah agak-agak kenapa ya Nabi buat demikian, sedangkan itu antara pembatal duduk. Nabi tidur straight, Ustaz. Dia Nabi tak tidur straight. Straight macam mana tu? Macam tapi dia tegak lah. Dia Terlentang. maknanya terlentang tapi tegak lah. Ataupun dia mungkin dia tidur duduk tapi dia straight. Dia tak mengiring ke kiri atau ke Kalau kanan. lebih tepat ni kalau duduk lah. Kalau duduk maknanya dia lebih firm sampai ke pada bumi. Maknanya chances untuk terbuka rongga sehingga terlepas angin sangat jauh. Okey. Makcik Betty kata tidurnya Nabi tidur Rasulullah SAW tapi tak tidur hati kan. Tidur jasad tapi hatinya tak tidur. Ini yang Allah jamin dan yang ini kita pun beriman dengannya. Ya. So ada lagi pendapat lain? Ataupun Nabi tidur sebentar mungkin. Sebentar maknanya tidur, kalau sebentar khilaf ulama dalam posisi tidur. Okey. Kalau tidur sebentar dan tidak nyenyak. Tidak nyenyak maksudnya tak sampai dua orang sedang berbual tapi tidur terlayang bangun. Okey, saya sebut terlayang lah daripada tertidur ya. Dia juga tidak membatalkan wuduk. Okey. So boleh terjadi pelbagai, dan tadi tak ada Imam Ibn Hajar komen kan kat Kasitun sebab bukan subjeknya. Subjeknya adalah subjek soft dan kedudukan dan memindah kedudukan soft pada si makmum. So tuan-tuan dan puan-puan, untuk orang sembahyang Jumaat, ni kita kata sebab tengok orang tidur lepas tu orang bangun sembahyang, saya melihat tidurnya orang-orang ni selagi dia tak angkat kaki, maknanya dia tak kepit kaki dia peluk kaki dia kan, dan selagi mana dia tidur duduk tak angkat kaki dan dia bukan bersandar. Kalau bersandar dia dah lean towards the tempat sandar, so ada chance rongga dia terbuka. Tapi nak tengok jugalah posisi dia sandar tu bagaimana ya. Dan selagi mana dia tiga keadaan ni, maka dia tak perlu risau wuduk dia. Kalaupun dia tidur angkat kaki dan dia rasa dia tak perlu wuduk semula dan kita risaukan wuduk dia, pun kita salah. Saya rasa adalah baik untuk kita tidak impose kepada dia apa-apa, sebab pilihan dia. Dia nak wuduk ataupun tidak. Dan mungkin dia tutup mata. Kita nampak dia nyenyak. Tapi banyak orang, saya dah jumpa dah. Salah satu dia Abang Harun. Dia kata kawan saya, dia kata dia tidur, saya tengok nyenyak. Dia kata dia tidur tak nyenyak, dia cuba tutup mata. Tak tutup mata dia tu sejam setengah. Sejam setengah. Saya agak heran macam mana itu sejam setengah tapi dia sadar lah agaknya tu Ustaz. Tapi cikgu tak langsung tak bergerak. Langsung tak bergerak. Tidur macam jenazah. Tapi mungkin Rasulullah SAW dalam keadaan dia tidur, dia menyedari apa yang terjadi. Dia menyedari Rasulullah pasti. Kalau Abang Harun tu mustahil. Maka itu wuduknya tidak batal. Ya. Betul. Nabi kata Pakcik Betty tadi kan, Nabi kan Allah jamin. Nabi SAW hatinya tidak akan lalai ataupun Nabi tidur dipelihara Allah. Jadi kalau kita nak terangkan yang ni, saya cuba avoid yang ni sebab untuk orang bukan Islam, dia bukan satu dalil. Maknanya macam mana nak Nabi awak tidur tapi dia tidur tapi hati dia tak tidur. So dapat rest ke tidak? Sebab akan ada kajian yang mengatakan bahawa tidur kita mesti tidur hati dan jiwa. Kalau jiwa tak tidur, bermakna kita akan letih. Maksud saya, tidur kita tu mimpi macam-macam. Baru 3 hari lepas, kawan saya, dia tanya saya. Dia kata, lately ni dia suka tidur ngigau. Mak dia tanya, dah 3 kali Pak Cita ni, ngigau. Saya tanya, kau cakap apa dalam ngigau tu? Dia ketawa-ketawa, lepas tu dia kata dia takut. So dia kata jangan anut dia. Saya kata ada apa-apa kes ke? Dia kata tak ada pula. Dia sekarang hilang akal ke? Tidur hilang akal tu macam mana Ustaz? Tidur hilang akal maksud Pak Cik tadi? Tidur hilang akal? Tu lah lenyap lah tu dah. Maksudnya betul. Dia tapi Pak Cik tadi dia
dia tak perasan. Ibu dia perasan 3 kali. 3 hari lah maknanya dia mengigau tu. Dalam keadaan mengigau yang pelbagai lah. Dia tanya saya macam mana. Saya tanya ada masalah. Dia kata adalah dia kadang-kadang fikir-fikir benda sebelum tidur je lah kata dia. Bukanlah masalah sangat, tapi fikir-fikir senario apa-apa. Sampai dia terbawa mental dia tu tidur, ganggu dia tidur lah. Dia tak perasan. So kalau kita cerita mana tidur yang bermimpi pelbagai sampai buat pada ngigau, saya rasa tu tidur yang tidak jiwanya. Itu cuma tidur matanya, tapi tak rasa jiwa ni penat. Dia akan ada implikasi kepada tidur. Tapi yang Nabi yes, the brain is still working. Correct, I agree. Sebab brain is working. Kalau brain working, tak sudah ni. Tapi Nabi SAW, tidur Nabi yang kita boleh faham adalah dipandu Allah, dan Nabi adalah seorang yang tenang dalam semua keadaan. Termasuklah terima wahyu, termasuklah selesaikan konflik, dan Nabi bukan brain working. Maknanya kalau Nabi tidur tenang, Allah pelihara, bermakna bukan fikir add on, bukan tambah fikir, atau bukan melalui mimpi-mimpi, tapi kerana Allah pelihara kesedaran hati untuk ingat Allah ada. Namun satu perkara kita susah nak terangkan pada orang bukan Islam, so sebaiknya saya avoid lah benda tadi. Tapi kita bermaklum, kita ambilkanlah hukum bermakna tidur yang ringan pada Nabi SAW, dan tidur yang posisinya munasabah, dan tidur yang memang ada orang sebelah kita. Pak Haji Tarikh, saya relax sejak saya tidur lepas Zuhur sebelah Pak Haji Tarikh. Pak Haji Tarikh pun berbual dengan orang sebelah. Saya tidur tu dalam 10 minit. Saya sadar, saya tanya Pak Haji Tarikh, saya kentut tak? Pak Haji kata tak dengar apa-apa pula. Dia bau apa-apa? Tak ada apa-apa pula kan. Ada apa-apa saya buat yang membatalkan wuduk? Saya pegang Pak Haji Tarikh ke apa? Tidak. Sebenarnya Pak Haji Tarikh kata tak ada apa-apa lah, sekejap dia tidur. Boleh juga dia jadi satu sumber yang kita boleh amalkan. So tuan-tuan dan perempuan, kalau yang dah tertidur ni Mak Haji lepas baca Quran, tunggu waktu isyak, tidur, duduk, tak sandar, tapi air basi keluar. Batal tak wuduk? Batal lah tu. Batal? Kenapa batal? Lena. Adakah lena itu membatalkan wuduk? Ataupun adakah tidur rongga terbuka yang membatalkan wuduk? Rongga terbuka lah Ustaz. Rongga terbuka? So, kalau dia lena, dia tak boleh control. Dia tak boleh control. So tapi air basi keluar, batal tak wuduk? Air basi tak batal lah. Betul cikgu, sebab dia basi je, tapi tak mati pun kalau makan. So mana dia bukan nasi basi. So dalam air basi ni, adakah air basi tu kira rongga terbuka lah? Boleh dia. Okey. Adakah dia part of membatalkan wuduk? Sebab kalau rongga tubur terbuka, keluar angin. Kalau keperluan kita tak terkawal, terbuang air kecil. Kalau dah keluar air liur tu, maknanya dia dah begitu gelena sangat lah tu Ustaz. So how can she knows whether she dah batal ke belum? Tapi dia bangun kan dia gitu kat cikgu kalau dia bangun. Kalau biasa kan orang tidur air basi keluar kan dia akan gitu. Cuma cikgu, saya nak tanya tadi tu, lena tidur adakah subjek batal wuduk lena tidur atau rongga terbuka? Dan kalau rongga terbuka, kalau rongga terbuka, adakah rongga terbuka itu yang hanya membatalkan wuduk ataupun rongga terbuka tu boleh pelbagai? Yes, Pak Haji Tarikh. Dari ingat akal lah Ustaz. Kalau dah sedap tidur tu, dah mau keluar air basi, dah hilang akal. Hilang akal saya. Pak Haji Tarikh beringat satu lagi. Akal mesti kawal. Yes. Sila Pak Haji Tarikh. Pak Haji Tarikh sambung. Kat ini. Some time ago in class, I asked you a question about batalnya wuduk. We have discussed about this some time ago. And I asked you, how about jemaah daripada Madinah to Mecca? So kebanyakan semua tertidur kan. So kita dalam keadaan duduk kan, kita tertidur tu.
adakah wuduk kita batal? You 101% you say batal because kita dalam keadaan yang betul-betul tidur nyenyak. Betul. Sama ada basi keluar atau tak keluar. You confirm in class that dia batal. So according to you, kita mesti ambil wuduk lagi sekali lah. So maksudnya semua tidur membatalkan kecuali tidur sebentar. That was it lah. Kalau tidur sebentar, dia kaki dia lurus ataupun dia tidur macam posisi orang tidur biasa. Tak tidur. The discussion was about kita dalam bas, dalam keadaan yang kita ni nak daripada Madinah to Mekah. Ya, yes. betul. Ya. Itu betul. Dan tuan-tuan, itu jawapan saya umum untuk umum lah. Ya. Kalau personal orang datang pada saya dan dia describe cara dia tidur, harus jawapan saya lain lah. Tapi umumnya kita kena fahamkan bahawa bila orang tidur ni dalam bas tu Kak, perjalanan sejauh Makkah Madinah tu memang seronok betul, tidur sungguh lah. Yang sampai menyengit pun ada. Yang ada tak tidur langsung tegak je tengok. Nak tengok apa, tak ada apa kat luar tu, padang pasir. Dan kalau petang padang pasir kalau malam pula gelap. Jadi tengok tak ada. Saya pula baju tadi petang gelap. Nampak gelap cepat ngantuk kita. Itu pun bukan driver kan. Kita ada cantik tu kita tidur lah. Saya kalau dengkur satu bas juga. Sampai 3 suku bas tu. So bermakna secara umum yang kita boleh ambil kat ini adalah membatalkan kerana tidurnya orang-orang ni adalah lena sangat dan posisi dia tukar sebenarnya, tapi dia tak perasan. Dia gerak sebab tidur dalam bas ni tak selesa. Kadang saya sendiri gerak ke kanan atau gerak ke kiri lah. Dan kaki ni kadang-kadang orang naikkan kaki. Dekat naikkan kaki maksudnya lutut tu disandarkan ke seat depan. Itu juga dikira gerak. Nah, bermakna chances dia lebih kepada membuka rongga. But kali ini saya stick dengan jawapan saya, yes. Dia tidur yang membatalkan wuduk. Pak Haji Tarikh sebut tadi mengawal. Nah, betul tuan-tuan dan puan-puan, rongga terbuka ni dibahas ulama. Bukan kerana rongga terbuka saja boleh keluar angin, tapi mengawal sesuatu juga boleh jadi subjek. Ya. So gini tuan-tuan, saya buat kesimpulan mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan. So kita boleh baca hadis yang berikutnya. Agak mudah topik ni. Mana-mana yang tuan-tuan yakini, ya, yang tuan-tuan sendiri lazimi. Katalah tuan-tuan tidur selepas maghrib sebentar, sementara tunggu isyak. Tertidur. Selepas tuan-tuan letih baca Quran, kadang-kadang ada hari kita letih, ya. Cuma baca setengah muka surat, kita tidur sebentar. Posisi tuan-tuan tengok duduk, masih keadaannya sebentar, terkawal, tak ada alibasi. Tak ada alibasi. Alibasi ni kalau sampai kuning, dia dah lama tak tidur. Kalau yang putih tu masih okey lagi. Dia baru melidih je. Masih fresh lagi. So, tuan-tuan lah yang tahu nak judge ataupun, dia nak decide. Tuan-tuan yang tahu position saya ni, lama tidur saya ni, adakah yang membatalkan ataupun tidak. Dan jangan perlu was-was. Jadi play safe lah saya ambil. Kalau memang tidur sebentar, 7 minit, 10 minit, sangat sebentar bagi saya. Ini tak memungkinkan kita tukar posisi yang banyak. Dan kalau kebetulan suami ada dia baca buku kat sebelah, okay, kita tidur 2 minit, kita pun bangun, kita nak semayang. Suami tanya, awak nak semayang ke? Saya tadi dengar awak kentut walaupun 2 minit. Nah, ini pun perlu batal. Maknanya dah kita faham, ada saksi hidup pula yang nampak kita ni terkentut, ataupun yang dengar kita ni terbang angin. So bermakna di sini kita build something atas dasar keyakinan. Ya, mesti yakin bahawa ataupun position kita tahu kita bangun ni apa. Kalau saya tidur duduk tapi 3 jam. Duduk. Position tak keluar, tak tukar, tetap saya rasa batal sebab saya meyakini bahawa lenanya saya takkan tak lena kalau 3 jam. Itu saya ingat akal dia tak betul, dah tak wajib semayang lah kalau dia kata dia tidur tak lena. So bermakna kita decide yang perlu, ya. Allahuakbar. Sebab ni bukan subjek ni tuan-tuan.
Sebab dia related tu kita sering berbanding dengan tadi imam tukar posisi makmum. Pak Haji Farouk terkeluar ke tadi? Saya tanya Pak Haji Tarikh. mungkin kita bertukar mazhab. Ya. Boleh tak? Tukar mazhab macam mana Pak Haji Tarikh? Masa-masa Tukar mazhab ni? Janganlah ni bukan tukar Hanafi ke apa ke. Jadi ada yang mazhab yang tidur gitu tak batal. Saya dalam kesimpulan saya tadi Pak Haji Tarikh, itu sebenarnya kesimpulan yang meraihkan pandangan-pandangan mazhab. Bermakna secara tidak saya sebut kita boleh aja tukar ikut mazhab sekian. Pandangan saya bila kita kata meyakini posisi kita dan tahu kita tidur berapa lama, ada orang tak ada orang kat sebelah, adalah meraihkan semua pandangan mazhab. So, yang ada kata kalau ada orang kat sebelah boleh jadi inform, batal tak batal. Ada yang kata kalau duduk tapi lena, batal. Ada kata duduk dan lena tapi kerana duduk dia tak batal. Ada yang kata berdiri dan menutup mata sebentar. So ada yang pelbagai. So saya buat kesimpulan bila kita sebut meyakini dan sendiri decide Pak Haji Tarikh, sebenarnya dia meraihkan pandangan mazhab. Okey. Pak Haji Tarikh, kita tak boleh tukar sebarang juga mazhab ni. Tapi bila kita sebut yakin, dia mesti boleh bikin. Yakin dia kalau tukar mazhab, saya tengok bila kita kata atau Pak Haji Tarikh kita kata sebut mazhab ni buat ni, mazhab ni buat ni. Saya tengok isu dia akan kita akan bawa dia panggil apa ya, sentimen mazhab, kemazhaban atau ta'assub kepada mazhab. Kadang-kadang orang tak nak buat walaupun boleh saja, tak nak buat langsung. Dia tak nak pasal bagi dia tu, ini tak betul, ini mazhab lain punya. Sebila saya kata meyakini tu, saya dengar softer tone lah. Untuk dia sebenarnya dia pernah dengar pun dan dia dah pernah buat pun. Cuma kalau kita sebut mazhab lain tu dia agak macam dia perang lah. Instead of kita tambahkan Pak Haji Tarikh, buat kita solvekan isu dia dan problem dia. Wallahualam. Okey, kita baca lagi satu ya. Ya, agak mudah hadis ni. Alhamdulillah dapat 2. Okey. Tak baca. Okey. Boleh. Wanita bab 78. Bab 78, wanita seorang diri dianggap satu saf. An Anas bin Malik qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ummi Ummu Sulaim khalfana. Dari Anas bin Malik, dia berkata, aku bersama anak yatim solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kami, sedangkan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Keterangan hadis. Bab wanita seorang diri dianggap satu saf, yakni dari tinjauan hukum. Berdasarkan ini, maka terjawablah pendapat Al-Ismaili yang mengatakan satu orang tidak dinamakan saf, yakni barisan, dan batas minimal dikatakan saf adalah terdiri dari 2 orang. Sesungguhnya judul bab ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari hadis Aisyah serta secara marfu'. Itu bercakap mana itu? Paragraf apa? Keterangan hadis. Oh ya, paragraf 1 saya. Okey, sambung. Sorry. Tak apa. Okey. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari hadis Aisyah secara marfu'. Al-mar'atu wahdaha saffan. Aywa, saffun. Aywa. Wanita seorang diri dianggap satu saf. Sallaitu ana wa yatimun. Aku solat bersama anak yatim. Demikian yang dinukil oleh seluruh perawi dan yang terdapat dalam riwayat Yahya bin Yahya dari Ibnu Uyainah. Namun tercantum dalam riwayat Ibnu Fatun sebagaimana dinukil oleh Ibnu As-Sakan dengan sanadnya sehubungan dengan hadis di atas. Sallaitu ana wa Sulaimun. Aku solat bersama Sulaim. Sepertinya ini merupakan kesalahan perawi yang telah berubah lafaz yatim menjadi Sulaim. Ibnu Fatun menjelaskan hal tersebut di mana ia berkata di akhir kitab Al-Isti'ab, Sulaim tidak disebutkan nasabnya. Lalu dia menuturkan hadis ini.
Hadis ini adalah penggalan hadis yang diringkas oleh Sufyan dan disebutkan Imam Malik secara panjang lebar sebagaimana yang telah disebutkan pada bab salat beralaskan tikar al-hashir dengan lafaz Dengan al-hashir ke al-hasir? Al-hasir. Sad. Okey, al-hasir dengan lafaz fasafaftu ana wal yatimun wara'ahu. Maka aku bersama anak yatim membuat saf di belakang baginda. Hadis ini dijadikan dalil bahawa posisi bagi dua orang makmum adalah di belakang imam, berbeza dengan pendapat sebahagian ulama Kufah yang mengatakan bahawa salah satu makmum berdiri di samping kanan imam dan yang satunya di samping kirinya. Alasan mereka adalah hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya di mana beliau menempatkan Al-Qamah di samping kanannya dan Al-Aswad di samping kirinya. Argumentasi ini dijawab oleh Ibnu Sirin bahawa Ibnu Mas'ud melakukan hal itu kerana tempat yang dipakai solat waktu itu sempit. Perkataan Ibnu Sirin ini diriwayatkan oleh At-Tahawi. Terus Kak, Wa ummi Ummu Sulaim khalfana, dan ibuku Ummu Sulaim di belakang kami. Hal ini menjelaskan bahawa wanita tidak masuk dalam saf bersama laki-laki kerana dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Apabila wanita menyalahi hal itu, maka solatnya tetap sah menurut jumhur ulama. Adapun menurut mazhab Hanafi, solat laki-laki dianggap rosak, yakni batal, sementara solat wanita tidak. Tapi pendapat ini cukup aneh di mana analogi yang dipakai tampak dipaksakan. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahawa yang menjadi landasan pendapat tersebut adalah perkataan Ibnu Mas'ud, akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Tempatkanlah mereka di belakang di mana Allah telah menempatkan mereka. Perintah dalam riwayat ini berindikasi wajib. Dengan demikian, mengakhirkan tempat mereka adalah wajib. Namun, apabila posisinya sejajar dengan laki-laki, maka solat laki-laki menjadi rusak kerana ia telah meninggalkan perintah untuk menempatkan wanita di belakang. Dalam satu hadis telah dijelaskan tentang larangan solat dengan mengenakan pakaian hasil rampasan serta perintah untuk menanggalkannya. Namun apabila seorang menyalahi hal itu dan solat dengan pakaian tersebut tanpa menanggalkannya, maka solatnya dianggap sah. Lalu mengapa hukum ini tidak diterapkan pada laki-laki yang berdiri sejajar dengan wanita? Lebih jelas lagi dikatakan apabila di pintu masjid terdapat tempat milik peribadi, lalu datang seorang untuk solat di tempat itu tanpa seizin pemiliknya. Padahal orang tersebut mampu berpindah ke dalam masjid hanya dengan satu langkah sahaja, maka solatnya dianggap sah meskipun ia mendapat dosa. Demikian halnya dengan laki-laki yang berdiri sejajar dengan wanita, terutama apabila wanita itu datang setelah ia masuk ke dalam solat. Ibnu Rashid berkata, pandangan yang lebih tepat adalah Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahawa hal ini merupakan pengecualian dari cakupan hadis la salatu lamun faridin la salata lamun faridin limun faridin. Itu lamun faridin atau limun faridin? Lamun faridin. Limun faridin. Oh, limun, salah. La salata limun faridin khalfas saffi. Tidak ada solat bagi yang berdiri sendirian di belakang saf. Yakni yang demikian khusus bagi laki-laki. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ali bin Syaiban. Namun keakuratannya, ketepatannya masih dipertanyakan, seperti yang akan kami sebutkan pada bab apabila rukuk sebelum sampai ke saf. Ibnu Battal menjadikan hadis dalam bab ini sebagai dalil untuk menyatakan sahnya salat sendirian di belakang saf, berbeza dengan pandangan Imam Ahmad. Ibnu Battal berkata apabila hal itu diperbolehkan bagi wanita, maka tentu bagi laki-laki lebih diperbolehkan lagi. Namun bagi orang yang tidak sependapat dengan pendapat tersebut akan mengatakan sesungguhnya hal itu diperbolehkan bagi wanita
kerana ia dilarang untuk berdiri satu saf sejajar dengan laki-laki. Berbeza dengan laki-laki yang boleh saja masuk ke dalam saf meski harus berhimpitan atau menarik salah seorang yang berada di pinggir saf untuk berdiri bersamanya. Maka hukum keduanya berbeza. Ulasan selebihnya tentang hadis ini telah dikemukakan pada bab solat beralaskan tikar. Al-Hadir. Terima kasih Kak Zaitun. Banyak kat situ baca ni. So tuan-tuan dan puan, wanita seorang diri dianggap satu saf itu adalah valid menurut pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan sembahyang di rumah, jemaah, isteri seorang tapi ada anak-anak, ada saudara kita semua lelaki, seorang saja wanita, maka dirinya seorang wanita itu dalam salatul jamaah adalah saf. Sebab tidak memungkinkan untuk wanita ini diratakan safnya ataupun dibawa sama rata dalam saf-saf lain. Walaupun cousin, walaupun adik-adik. Maknanya kalau abang-abang kita je tu, adik perempuan tu seorang, aku diri je sebelah abang sekali. Bukan orang lain pun. Tak adanya batalnya abang kalau pegang kau, kalau tak ada pun abang jadi gatal pun. Gatal pegang kau tak ada pun batal. So dia tak batal, tak gatal. So dua-dua tu. Baik batal tak, baik gatal tak juga, tetap tak boleh samakan saf. Kenapa tuan-tuan? Ini bukan diskriminasi. Ini posisi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia rata. Kenapa rata? Bukan kerana dia adalah wanita itu lebih dia panggil apa? Lelaki itu lebih mampu dari wanita. Tapi kerana kedudukan yang menyelamatkan wanita. Sebab Islam memang datang untuk memuliakan wanita. Mustahil kalau dalam memuliakan wanita, Nabi SAW menjadikan wanita di belakang itu menjadikan diskriminasi. Sebab Quraisy tak hormat wanita, Yahudi tak hormat wanita. Memperlakukan wanita sesuka hati. Nah, bila datang Islam, ada hukum-hukum yang banyak untuk menjaga, memelihara kemuliaan wanita. Kerana wanita adalah faktor dirinya itu terlalu mampu sehingga menyebabkan banyak benda jatuh nanti. Makanya seperti nampak ataupun sepertinya kelihatan kita ataupun Islam impose sesuatu pada wanita. Nak saya contohkan aurat. Kenapa wanita tutup semua kecuali muka dan tapak tangan? Tapi lelaki boleh pula buka bagai-bagainya, berkhilaf lagi. Boleh pendek sekali. So maknanya, adakah kerana wanita ini sengaja nak dibungkus-bungkus dalam Islam? Nak disekat-sekat, dia nak pakai apa? Nak disusahkan, panas-panasan, ya? So tidak. Kerana apa? Faktor wanita itu, kalau wanita, bukan nak kawal wanita, tapi kerana dengan disiplin wanita, lelaki tak berani. Atau istilah dia, dunia aman dengan disiplin wanita. Kerana rosaknya dunia, antara faktor dia adalah wanita mampu merubah. Dia bukan pasal perempuan dunia lingkup, tapi wanita mampu melingkupkan wanita dunia. Kerana apa yang dia boleh mampu ampuh dunia, dia mampu untuk tukar dunia. Tuan-tuan dan puan, kerajaan Osmaniyah, Ottoman Empire, antara faktor akhir Ottoman Empire ini jatuh adalah kerana rajanya banyak berpoya-poya dengan perempuan. Sebab waktu tu saya British dah mulalah nak goda-goda. Tapi bukan kerana salah perempuan Osmaniyah jatuh. Kerana raja-raja ni sangat lupa ataupun lupa tanggungjawab asal dan banyak spend time dengan the angels. Susah juga baca tarikh ya, banyak Nabi Bidadari. Sini telefon, sana telefon. Kita cuba ada 5 girlfriend tuan-tuan. Tengok apa jadi. Dunia kiamat sangat. Lepas tu kita pun mati. Sebab apa? Memang ada 5 bagus, nampak macam seronok, tapi 5 ni lah yang sana nak ajak makan, sini nak ajak makan. Tuan-tuan kalau satu hari 3 date, kalau makan lunch, saya gemuk pun surrender. 3 date, 11.30 satu, 12.45 satu, 2 suku satu.
Saya kalau makan sikit, nanti kena tanya, kenapa makan sikit aiskrim je? Biasa you makan banyak. Dah 3 makan banyak, saya mati masuk toilet. Kenapa you tak habis makan? Kenapa you makan slow? Orang perempuan akan nampak semua benda ni. Kenapa you makan slow? Tak macam selalu. Saya boleh temberang, saya nak slow ni pasal nak tengok muka you. Takut tersatu sikit ke apa? Okay, boleh lah survive 2-3 benda, tapi tak boleh survive semua. Dan tuan-tuan, otak sakit lah saya ingat. Kalau jadi ini 3 tahun, kita duduk IMH lah. Ini ability wanita. Dan di sana tuan-tuan perempuan, Allah letakkan wanita di belakang kerana apa? Mudahlah untuk wanita nak decide apa-apa kalau dia dalam position yang tak nampak. Ataupun dia jauh. Ya? Orang dekat kena tanggungjawab. Orang dekat dengan imam, betulkan imam. Imam terkentut. Imam pekak, dia terkentut. Lepas tu dia rasa dia kurang. Kentut, kenapa bunyi Pak Haji Tarikh? Nak buat macam mana Pak Haji Tarikh? Kita sembahyang 3. Pak Haji Tarikh sebelah imam. Imam bunyi pepak. Dia sambung sembahyang. Takkan kita nak kata, Ji, kentut. Takkan pula lah. Macam mana Pak Haji Tarikh? Mikrofon tu ambil. Kacau Pak Haji Tarikh sikit. Takkan dia terkentut tak sadar begitu kuat sekali. Ada orang dia khayal. Saya aja tajwid. Saya aja Quran. Saya panggil tahu sampai Pak Haji tu baca. Dia bilang, Qala Ibrahim. Saya bilang salah. Pak Haji sambung je. Pak Haji saya ulang balik Pak Haji. Dia tu ulang balik. Kenapa pula? Saya panggil Pak Haji tadi. Dia shock lah. Dia main dia punya khusyuk lah. Ini dia sembahyang baca Stevie Wonder. Kentut tak sadar. Ada chance tak Pak Haji Tarikh? Pak Haji Tarikh orang yang jaga. Ada orang ni jaga tak jaga. Ini misal ya. Saya kata ni tuan-tuan, lebih logik lagi adalah wanita dia ada keistimewaan. Dalam Islam, lelaki diri seorang dalam soft, itu lelaki tak ada ilmu. Dia nampak bodoh lah. Dan dia dihukumkan tidak sah dia sembahyang berjamaah. Berarti dia dapat pahala sembahyang seorang. Pahala berjamaah, cancel. Sebab apa? Sebab dia tak boleh seorang-seorang. Kecuali, katalah dia dah berdua, satu tu buang angin, dia keluar. Itu lain. Tapi tak adanya lelaki, tak boleh. Kalau dia keluar buang angin tu pun, kita kena penuhkan soft lagi satu. Atau kalau kita berdua je belakang imam, kena rapat kepada imam. Orang lelaki kena always pastikan soft dia tak boleh seorang. So bermakna di sini tuan-tuan dan perempuan. Tadi kalau kita sembahyang jemaah kat masjid macam dulu kan, katalah keadaan tu balik normal. So kalau kita kat belakang seorang, kita lambat, kita try cari. Nanti cuba tengok. Saya kalau sembahyang seorang kat belakang tu, kalau saya tengok ada orang tengah jalan nak masuk ke dalam dewan salat, okay, saya tengok, okay, dia ada chance lah abang ni join saya. Tapi banyak juga orang sembahyang buat soft satu kat belakang tu, soft depan dia tu belum habis kosong. Maknanya masih ada ruang. Cuma masjid panjang, dia buka sebelah kiri, dia pergi sebelah kiri penuh. So dia di tengah, dia tak nak pergi sebelah kanan tu. Jadi orang takkan sembahyang dengan dia sebagai satu soft. Sebab orang ada tanggungjawab untuk penuhkan soft di hadapan. Wanita punya speciality ni dan keistimewaan ini untuk stay normal, stay cool and calm untuk sembahyang dalam soft dan dia seorang-seorang. Cuma biasa wanita kalau sembahyang dia takut hantu lah, kalau macam tengok siapa seorang tak ada kan. Selain daripada itu maka diizinkan perkara tersebut. Ustaz, saya bertanya. Ya, Pak Haji Tarikh. Ya, sila. Itu Ustaz kata tadi, ada orang sembahyang kat depan. Belakang ni nampak ada boleh kemungkinan dia boleh berjemaah. Dia sembahyang sendiri. Kalau dalam satu masa tu, ada patut dia mesti masuk berjemaah kan? Dia sembahyang sendiri. Sebab tengah solat jemaah. Ada batal sembahyang dia tu? Sembahyang ni tak pernah batal Pak Haji Tarikh, sebab dia sembahyang dikirakan dia sembahyang sendirian. Namun dia berdosa kerana dia mengabaikan perintah Allah dalam kesatuan sembahyang. Saya kata demikian kerana ada Nabi SAW sebut hadis,
la salata ba'dama uqimatis salah. Tidak ada solat selain daripada apa yang kita nak semayang tu dengan jemaah selepas dikumandangkan iqamah. Sebab kalau saya nak semayang sunat pun dah tak valid dah. Sampai lepas satu rakaat tu, dia tak dosa semayang sunat. Kalau semayang sunat tu okey, boleh sah. Tapi menampakkan kita tak tahu prioriti. Satu. Nombor dua, mengabaikan perintah Allah pada jamaah. Sebab jamaah ni dia, semayang jemaah ni, dia membatalkan tawaf pun. Tawaf kena berhenti. Sebab tawaf dengan solat as-salah al-jamaah, salatul jamaah lebih atas daripada tawaf. You must stop, kata orang. Sebab tu kita tengok kalau semayang jemaah ni, tuan-tuan perempuan kita buat bodoh je kat luar, kita buat tak kerti, itu lebih parah lagi. So makanya kalau dah masuk ke dalam masjid, alang-alang lah ya, semayanglah sekali dengan jemaah. Maknanya untuk kita mengelak tu Pak Haji Tarikh, atas maksud nak cepat, berapa lambat lah kalau pun beza. Satu. Nombor dua, dah waktu pun dah tengah semayang pun. Kalau nak lagi cepat, tak payah datang lah semayang je, bawa blok ke kapak je. Kalau kita betul-betul emergency. Nah kalau betul-betul lah maksudnya, kalau dah sampai ke dalam masjid, nah, ada aturan yang kita kena somehow Pak Haji Tarikh akur dengan permintaan tersebut. Ya, so bermakna dia bukan isu sah saja Pak Haji Tarikh. Isu dia adalah kebijaksanaan dalam kita melakukan ibadat. Satu. Kedua, keutamaan Islam. Menampakkan kita bakal nampak terhormat. Bagaimana Islam atur tu dijadikan kita terlindung daripada konflik. Sebab kita faham jamaah itu utama. Nabi kata man syadza finnar. Siapa yang suka sendirian ni, maksudnya dia main langgar je buat kepala dia sendiri, dia akan menyendiri dalam neraka. Maknanya urusan jamaah, sebab tu orang tolak fatwa, boleh, saya tak masalah. Orang nak tolak fatwa, tapi biar munasabah. Dia tak boleh serasi dengan fatwa tersebut, okey. Tapi bila dia question fatwa tu dengan nada yang nak menjatuhkan fatwa, saya rasa itu dia kena revisit balik. Sebab perbuatan tu tak mendatangkan apa-apa kebaikan seperti mana yang Allah suruh pada kesatuan dalam kita beribadat atau membuat sesuatu. Macam yang kita bahas sebelum ni, 12.50 nak sembahyang, azan belum lagi. Tapi Jumaat dah boleh sembahyang. Even khutbah pun sebelum waktunya. Nah, siapa yang tak nak benda ni, mana dia nak sembahyang? Atau dia sembahyang nombor 2 atau nombor 3. So nombor 2 atau nombor 3 ni okey, tak ada masalah. Tapi kita mesti ada sesuatu jawapan yang munasabah. Bukan sembang kedai kopi. Belum waktu kenapa sembahyang? Itu sembang kedai kopi. Ulama takkan buat satu kesimpulan, belum waktu boleh sembahyang, belum waktu boleh khutbah. Kalau memang tak ada waktunya. Takkanlah ulama tak tahu. Betul tak? Kita pula sembang kedai kopi punya, belum waktu. Kalau nak sembang dalam fatwa. Dah waktu ke belum? Yang sembahyang Jumaat 12.50 tu Pak Haji Tarikh? Dah masuk waktu ke belum tu? Kan boleh sebelum yang baru ni. Dia fatwa dia kan, tapi dah kira dah zuhur ke belum Pak Haji Tarikh kalau ikut belum time? Belum zuhur. Jadi adakah munasabah kalau kita boleh sembahyang belum waktu? Itu tidak ada sebab dia membolehkan, ada hadis. Dia membolehkan tu bagus Pak Haji Tarikh, jenis yang pasrah pula bagus. Maknanya pasrah ikut fatwa lah. Yang ni selamat lah insyaAllah. Kalau apa-apa fatwa tu jadi sandarannya. Tapi kalau ada jawapannya pun lebih cantik lah. Siapa pula azan tu? Saya azan kaya. Pak Haji Tarikh punya ke azan Pak Haji Tarikh? Okey, tak apa. Pak Haji Tarikh sudah jadi imam ke rumah. Okey. Boleh imam untuk keluarga ya. Kak Zaitun, untuk sembahyang Jumaatnya fatwa tu, kira dah azan ke? Dah masuk waktu ke belum? Belum, 12.54. Jadi baru kita azan akan sembahyang dan azan, kita akan solat, azan dan dengan khutbah pada waktu yang belum masuk lah. Sebelum masuk. So, boleh tak sah tak Kak Zaitun? Samalah jawapan dia kalau ikut fatwa tu. Okay, kita tanya, kalau ikut fatwa tu?
Kalau ikut fatwa tu dia sah lah Ustaz sebab dah ada irsyad dia kan? Tapi dah masuk waktu belum? Belum. Ya, Kak tu masih belum jawab betul. Iskandar, dah masuk waktu belum? Kita tanya imam muda ni. Da'i Iskandar. Ya, Da'i Iskandar. Bukan Da'i Syed, Da'i Iskandar. Sila. Yang Jumaat pertama, start 12.50 azan, dan dia akan khutbah sebelum waktu Zuhur. Dalam pandangan kau, kita khutbah, solat dan azan tu dah masuk waktu ke belum? Kalau ikut irsyad fatwa. Tak dengar. Kocik suara kau. Dia dah azan tu, maknanya dah masuk waktu lah. Pasal dia azan masuk waktu. Habis dia azan tu dah masuk waktu belum? Yang waktu actual Zuhur tu belum lagi lah, tapi dia tak jadi kira. Yang sekarang kau dengar tu, semayang, khutbah, azan tu, aku tanya kau peribadi, dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu, belum lah. Belum. Jadi kau semayang jugalah kalau kau semayang nombor 1. Pasal tu ikut fatwa. Ini tak boleh, ini cerita Tamil. Mana ada azan, mana ada solat sebelum waktu. Tapi dia azan tu, sebelum Jumaat tu, dia ada azan tu. Azan, aku pun boleh azan dengan kau kat rumah kau. Kira dah masuk waktu ke? Aku pakatkan kau kita kira azan je lah senang. Kita azan pukul 11.30. Boleh. 12 kita boleh makan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kenapa muazzin tu azan? Pasal tu fatwa Muiz. Fatwa. Adakah fatwa paksa dia? Tak. Pasal Tidak, ikut keadaan COVID ni kan. Ya. Fatwa cakap apa? Belum terangkan lagi. Tuan-tuan puan, saya jawab gini. Bagus. Sampai kat sini yang menghormati fatwa. Sampai saya saja gegar ni ekstra sikit ya. Fatwa punya irsyad, solat Jumaat saja. Kata apa tadi? Sisma kata apa? Solat Jumaat saja, bukan solat sendiri. Okey. Maknanya untuk Jumaat saja, including Jumaat. Mesti azan, mesti khutbah, mesti solat dalam sesudah masuk waktu. So, fatwa yang keluar ni, tuan-tuan dan puan, dah masuk waktu. Siapa cakap belum masuk waktu dah azan? Dah masuk waktu, dia azan, dia khutbah, dia solat. Dan jawapan dia dah masuk waktu. Dalam mazhab Hanbali, masuk waktu azan, masuk waktu Jumaat daripada mula waktu duha sampailah masuk waktu asar. Kenapa? Kita berkata, ni Hanbali punya ni. Tentang apa yang dengar ni, dia bukan isu mazhab. Okay? Dalil dia gini. Saya buat tuan-tuan faham sikit. Jadi smart sikit. Pak Cik Tarikh Iskandar, Kak Cik Tony, bila kita jawab tu, belum masuk waktu. Macam funny, takkan fatwa buat fatwa waktu belum masuk. Dia takkan terjadi benda tu. Yang pakcik-pakcik kedai kopi ni tak nak ikut tu pasal masuk waktu lah. Mana dia semua yang belum masuk waktu. Okay Pak Ji, dah masuk waktu. Jawapan dia adalah fatwa dah masuk waktu. Bukan fatwa yang masukkan waktu. Tapi ni pandangan Islam. Kenapa mazhab Hanbali buat demikian? Tuan-tuan, hari Jumaat adalah hari besar dalam Islam. Sangat besar nilai Jumaat. Satu-satunya hari yang ada mandi, sunat mandi Jumaat. Tak ada sunat mandi Senin. Nabi meninggal hari Senin, tapi tak ada sunat mandi Senin. Kalau orang meninggal malam Jumaat atau hari Jumaat, orang nampak Masya Allah. Kenapa? Kebaikan hari Jumaat tu. Satu-satunya hari yang Allah kata ada masa yang Allah akan kabulkan doa kita. Tak dikabul. Dan Allah rahsiakan waktunya. Antara waktunya adalah duduk antara dua khutbah, kata ulama. Ada kata selepas waktu asar. Dan pelbagai, ada kata hujung, ada kata waktu duhanya. Tak apa, tapi dirahsiakan Allah. Satu-satunya hari yang Allah perintahkan wajib untuk lelaki kumpul. Orang nak sedekah, makan, diseronokkan hari Jumaat tak? Orang nak sedekah duit pun sama. Hari Jumaat. Saya ingat lagi kecil-kecil saya nak pergi sembahyang Jumaat, ibu saya pesan, ni ambil duit ni, tak dalam tabung. Dia tanya ibu saya, kata ibu saya, ni hari Jumaat, kita sedekah. Apa, ibu saya nak galakkan saya saya dapat berapa dolar, adik saya dapat berapa dolar, kita pergi sama-sama. Tapi ibu saya kata pergi tak tabung. So bermakna
Jumaat ni kita ajar orang kebaikan, kita terima kebaikan. Malah dalam hadis kata apa? Idul fuqara'i wal masakin. Hari raya untuk orang miskin, hari raya untuk fakir. Sebab apa? Overwhelm orang buat baik. Hari Jumaat ni lah orang miskin, orang fakir ada can makan nasi biryani. Dapat daging. Baik kita pilih kedai Zam-Zam punya ke nak mana punya. Hari Jumaat ni lah Nabi kata sunnah mendatangi Jumaat dengan pakaian yang cantik. Semua yang saya sebut ni sama tak dengan raya? Sama. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada sunnah pakai baju baru hari Jumaat. Kalau saya beli baju, saya nak pakai baju baru tu, bila nak start pakai? Jumaat. Termasuk kacamata baru, kasut baru, isteri baru, kahwin Jumaat. Kalau dia mampu lah. So maknanya dalam keadaan ni, kita faham fadlul Jum'ah atau fadilah al-Jum'ah. Dan dia dikira hari raya. Dan dalam Islam, 2 raya kita menyamai perbuatan kita pada hari Jumaat. Sebab tu bila raya hari Jumaat, kata Nabi, tak perlu himpun 2 kali. Cuma kat sini beza sikit antara raya dengan Jumaat. Satu je beza dia. Kita tak bawa anak isteri kita yang perempuan keluar sembahyang Jumaat. Tak ada tuntutan tu. Maknanya anak isteri tak payah bawa lah. Tapi raya kerana nak nampakkan kesyukuran. Tapi anak isteri kita tak bawa tu kerana apa? Ada kesyukuran cara lain. So, mungkin Singapura kurang terasa. Sebab Singapura mungkin kita kerja hari Jumaat. Memang kita bukan negara Islam. Okey lah tu. Tapi negara-negara Islam, saya tengok orang Islam hari Jumaat ni macam mana dia buat. Malam Jumaat tu macam-macam mana dia orang buat. Jalan dengan keluarga, nampak gembira, balik lambat. Dia ada form of keakraban. Ziarah. Dia tolong orang baca suratul kahfi. Saya nampak ada yang baca Jumaat datang awal sikit, dia baca suratul kahfi. So tuan-tuan dan puan, dalam mazhab Hambali sudah masuk waktu mula dari duha. Jadi yang kita sekarang buat ni fatwa menamakan atau mengizinkan kita berjumaat dan azan belum waktu azan Zuhur mengikut mazhab Syafi'i, namun mengikut mazhab Hambali. Dan ada hadis bahawa ia menyokong sama semayang hari Jumaat kamu tak ikut semayang Zuhur, semayang hari Jumaat kamu ikut sembahyang raya, which is special untuk Jumaat je. Hari Khamis tuan-tuan pergi azan pukul 10.30 tak boleh. Nasib baik Majlis Agama Islam Singapura tak organize Jumaat start 10 pagi. Kalau 10 pagi saya ingat mufti balik rumah pakai helmet tak pakai songkok, kepala pecah. Kesian mufti ya. Saya ingat kena colik lah kat mufti kita Dr. Nazruddin. Alhamdulillah fatwa takkan anjak. Sebenarnya dia boleh tahu kalau nak sembahyang pukul 12. Tapi fatwa takkan sampai kepada kita buat pukul 12. Suka hati lantak kita punya orang Islam kena ikut je apa. Fatwa kata stay. Dan malah dia lambatkan sikit. Asalnya 12.45. Saya ingat yang kalau sebelum ni 12.45. Dia lambatkan sikit 12.50. Dia meraihkan satu. Ini nama dia ulama, tuan-tuan. Takkanlah ulama ancam bocai je. Oh belum waktu, kira-kira darurat je lah. Ini kebun bunga punya story. Semua darurat. Pak Haji kahwin lagi satu pun kira darurat juga kat Batam. Mana ada darurat? Kahwin mana ada darurat? So dalam situasi ini kita kena mengerti bagaimana kedudukan dia. Nah ini yang kita sebut tadi soft semayang tu tadi, perempuan. Takkan kita jawapan kita perempuan boleh Ustaz? Takkan saya tak boleh? Makcik Ana kata apa kat sini? Solat Jumaat sesi pertama 12.50 tengah hari sebelum waktu zawal. Belum. Maknanya waktu matahari tegak dan masih belum lagi waktu Zuhur. Dan boleh saja ditarik 12.40. Walaupun 5 minit, 12.45 tu jadi 12.50. 5 minit tuan-tuan, sikit bagi orang. Alah sikit jadi tarik. Dia tak tarik pukul 1 je tuan-tuan. Sebab waktu dah awal dah. Kalau nak tarik 10.30 pun boleh. Tapi di sini menampakkan kita memahami bahawa
keperluan masyarakat, sensitif masyarakat, keilmuan masyarakat tak sama. Jadi untunglah orang yang berilmu, dia belajar walaupun sedikit tak apa-apa. Tapi cara dia melihat sesuatu itu, dia melihat dengan mata hati. Tuan-tuan, ilmu menyebabkan kita, hati kita jadi tawaduk. Bukan ilmu kita jadi action untuk bahas kat kedai kopi. Kalau ilmu menyebabkan kita, oh faham, itu bagus. Maknanya Allah sayang. Kalau ilmu menyebabkan kita, ni apa ni? Saya tengok yang tadi sembang belum masuk waktu tu, kerana ilmu lah. Tapi dia kurang nak menambah ataupun nak meneliti lebih. Jadi mungkin irsyad fatwa, jelas saya tengok. Jelas, cuma ya mungkin menerangkan tu, kita tak punya platform sekarang ni. Banyak orang, sebab fatwa selalu ada tour. Dia kan ke masjid-masjid tu explain kalau fatwanya besar. Tapi kan COVID, kita tengok ya, ada keterangan yang melalui inilah alam maya. Tapi nak tanya, nak macam kita dulu jumpa agak payah sikit. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu tak boleh semayang Zuhur cepat pula hari Jumaat. Sebab ibu-ibu kat rumah tak semayang Jumaat. Jangan tarik time tu 12.45. Abang Haji dah sampai masjid, saya pun kira sama je lah. Kita pula pergi pantun pula. Jatuh tersungkur kata alah, sampai belum waktu Zuhur kita nak ngadap. Allah, mana boleh. Tak ada ni Mak Haji. Duduk diam. Mak Haji tunggu azan radio. Azan kan, Mak Haji sekup tekong, pakai tu pakai semayang. Jangan berhenti. Sukati. Sebab ibu-ibu tidak ada kewajipan untuk menghadiri Al-Jumu'ah. So, orang lelaki dia wajib Jumaat, hari Jumaat. Kalau dia ada keuzuran dan keuzuran yang Allah sebabkan dia boleh tukar, maka pindah kepada Zuhur. Ibu-ibu wajib Jumaat. Kalau ibu ada uzur, Zuhur tak wajib. Uzur ni haid lah. Kalau uzur sakit, Zuhur tu tak wajib. Tak boleh pindah jadi tak semayang. Kita hari Jumaat, tuan-tuan, cuma tak ada kuih tat je. Tak ada lemang. Tapi hari Jumaat kalau masak special, itu part of sunnah bergembira. Jadi Pakcik tak ada kenalah order kat Zaitun, pulut. Pulut kuning. Hari Jumaat. Ada rendang sikit kan Pakcik tadi? Ada minang sikit. Pulut cecah cili api pokok tu. Teringat pula saya pulut kat Zaitun. Nanti kita order lagi hujung minggu. So maknanya tuan-tuan puan kat sini ada kita mesti faham agama bukan to discriminate sesiapa. Tapi kita buka agama ni supaya apa? Oh, dibanggakan. Kerana apa? Allah memang jadikan agama itu sesuatu yang sesuai semua zaman dan sesuai semua tempat. Cara kita nak terangkan dia macam mana? Yang menyebabkan agama kita ni akan dihina ataupun agama kita ni akan rosak, akan dipuji, kitalah yang puncanya. Dan kita tak boleh cakap benda yang Allah tak cakap. Kat sini insya-Allah selamat tuan-tuan ya. So saf wanita, ibu-ibu tidak bermaksud saf wanita ini dia boleh suka hati diri kat mana. Tolong jaga disiplin anda. Dan kalau anda seorang di dalam bilik ikut imam, boleh. Tak jadi syarat ibu-ibu nak kena nampak imam pakai kain kelapa warna coklat kotak-kotak ke tidak. Imam tengok ada janggut ke pendek tu, dia bukan tengok imam tu, dia menggatal. So dalam keadaan macam tu, kita elakkan. So wanita Allah pelihara dan Allah mudahkan urusan dia sebenarnya. Tanpa kita sedar. Wallahu'alam bisawab. Saya tanya. Ya Pak Haji Tarikh, sila. Ada dua soalan saya. Ya sila. Satu tadi pasal jemaah. Kalau suami isteri, kalau tempat tak ada Ustaz, bolehkah dia semayang sebelah kita? Tempat kita ada. Ke belakang memang tak boleh tempat, tak sampai. Sempit lah Pak Tarikh. Ya? Cik baik tak peluk dah semayang tu. Nampak tempat tu sempit betul. Sempit lah tu. Jadi kalau ada mesti banyak simpan barang ni. Ruang sebelah kiri ke kanan kan, betul kan? Tu saya ingat. Tapi serata ke belakang sikit Pak Tarikh? Ya, isteri tu diri dengan suami sama rata, sama line ataupun dia belakang sikit. Boleh. Dia belakang sikit. Soalan saya pada Pak Ustaz, dia belakang sikit ke dia satu line? Belakang sikit lah. Belakang sikit lah. Maksudnya macam kita lelaki jugalah. Macam lelaki. Sikit dia kat belakang. Okey, boleh? Tapi tadi kata tak boleh kata Ustaz.
Hadis tadi untuk umum. Oh. Maknanya memang kalau kita tengok sembahyang hadis yang sekarang ke yang tadi kita baca 77 ke 78? Pak Cik Tarikh, yang 77 ke 78? Yang 78 ke 77 Pak Cik Tarikh cakap ni? Tadi yang baru ada 70. Yang baru, okay, 78. Okay, so bermakna hadis menyatakan bahawa kedudukan, maknanya lelaki umum, bukan suami, okay, dan bukan orang dalam rumah kita. Tapi kalau adik-beradik Pak Cik Tarikh, budak-budak kecil kita satu ratakan bolehlah. Tapi kalau dah jadi adik-beradik besar ni, tak ada juga rata. Dia mesti belakang sikit wanita. Okay, yang itu, kedua Ustaz kalau berdua tadi tu ingat, jangan sampai berpeluk pula tu. Kalau nak sujud tak ada tempat tu, Allah Akbar, berpeluk pula Pak Haji. Saya takut sembahyang tu tak habis. Sembahyang tu tak habis sampai kesudahan. Allah Allah. Okay, boleh Pak Cik Tarikh, nombor 2 soalan. Soalan kita macam kadang datang lambat masjid, ada sembahyang, kita nampak satu orang tu sembahyang dah beri salam lah. Beri salam. Tapi lepas tu dia duduk, dia berdiri, kita ingat dia nak jadi sembahyang sunat. Bolehkah kita imamkan dia atau mesti? Ini waktu solat biasa ke hari Jumaat Pak Cik Tarikh? Solat masjid biasa lah. Okey, mana solat jamaah yang biasa? Okay, so kita datang lambat sekali, lepas tu kita nampak orang tu sembahyang. Jamaah dah habis. Masuk sembahyang waktu dah habis, Ustaz dah habis salam apa. Itu pun dia nak berdirikan solat badiah dia. Jadi kita masuk, adakah kita perlu berimamkan dia atau boleh kita bersendirian? Sebab apa tadi kalau kata Ustaz kan tak boleh kan kita bersalah kalau ada orang yang mendirikan sembahyang itu dia ikut. Sebab apa? Sealiran kan kita punya sembahyang. Tapi Pak Cik Tarikh, beza sikit. Yang tadi saya kata tu, apabila orang sedang bersolat jamaah dengan imam pertama tu, maknanya memang sedang solat jamaah berlangsung, dia masuk masjid, dia pilih solat sendiri, dia ambil satu corner, itu haram. Lah, tampak jahil pula, kesian. Tapi yang ni pasal jamaah dah habis. So Pak Cik Tarikh, it is your choice. So options open lah. Allah Ta'ala bagi options. Kalau Pak Cik Tarikh berhasrat nak berjamaah, Pak Cik Tarikh tap dia lah. Kalau Pak Cik Tarikh rasa tak nak jamaah dengan dia dan nak solat seorang, itu pun sunnah. Sebab both ada dalam hadis. Apabila sahabat lambat, ketinggalan solat Jumaahnya, ada yang demikian, ada yang maksudnya demikian tu solat jamaah tu boleh berdiri lagi dengan mengimamkan sesiapa yang baki. Namun ada yang solat sendiri pilihan dan ada yang balik rumah, tak masuk pun masjid, solat semula di rumah. So semua ni sunnah yang saya lihat. Kalau kita faham, kita buat, sebenarnya semua pahala. Sebab dia mendatangi masjid tu, tujuan dia nak sembahyang jemaah. Nah, kelewatan pada bab ini adalah bab apa, memadai. Dengan dia berniat datang tu, pahala dia dapat. Semua tu dapat pahala jemaah. Dan semua tu sunnah. Sebab ada masjid macam tempat Palestin dekat Baitul Maqdis, Masjid Qibli tu, dia punya salat jamaah selepas imam yang rasmi Pak Cik Tarikh cuma ada Zuhur je. So Zuhur ni 2 jemaah. Zuhur sekali, habis Zuhur dia akan sebut qamat dia untuk orang nak sembahyang jamak asar. Tapi dia cuma buat Zuhur je ada jamak tu. Official. Dia akan qamat Allahu Akbar. Dia tak ada waktu asar, dia tak ada waktu maghrib. Padahal maghrib, isyak pun ada juga orang nak jamak. Kan? Nah, kesini aturan tertentu ni berlaku dan kita kena faham. Namun kalau tidak ada aturan khas pada waktu itu Pak Cik Tarikh, maka anda bebas melakukan yang anda rasakan sesuai. Namun within the reach of Pak Cik Tarikh, kalau dah ada jemaah South Africa, tak payahlah kita buat jemaah Singapura pula. Dekat-dekat, pergi join. Nama dia pun jamaah yajma'u, menghimpunkan. Jangan sikit sini macam kuih tat, sini kuih tat sikit. Tak ada. Tak boleh jadi kuih tat, jadilah bubur kacang. Yang masuk dalam satu tumbler tu, satu semua warna hijau.
Dalam keadaan ini Pakcik Tarikh, options tadi tu sebenarnya memudahkan. Okay, mudah-mudahan Pakcik Tarikh boleh faham ya. Okey, thank you Pakcik Tarikh. Ada soalan lain tuan-tuan puan? Pak Josman ada apa-apa nak tanya ya? Ada Ustaz? Ya, ada tak ada? Ada Ustaz, masih. Sama. Okey, sila. Ada Iskandar? Is, Ambil tu. Yes. tadi kau cakap yang pasal kalau kita datang jemaah dah list kita jemaah pertama tu kan. Alright. Dia punya first half tu dah full lah kira. Okey. Aku tak boleh masuk kiri kanan lagi. Aku semain belakang seorang okey kan? Boleh? Kira kau seorang tu, kalau kau tengok, kau kena check orang, cari. Kalau kau tak ada orang, kau tak boleh, jangan. Kau jangan start tunggu ada orang datang. Oh, tapi kalau dah nak habis pun kira benar. Dah habis kan? Kira kau seorang je kan, nak habis tu. Yang tu emergency lah. Harap-harapnya okey lah. Tu dah tahiyat ujung no, tu. Tu lah. Tapi kalau aku choose untuk tak join lah. Maknanya, biar dah ujung tu, dah buat macam mana? Tak dapat, tak tolong lah kata orang 9. Nak paksa pun tak boleh, nak ghostan ke mana? Nak undur sampai ke toilet. Paksa sampai ke depan tu. Belakang tu seorang. Sebab seorang ni, dia pelik. Pernah terjadi juga. Macam first punya staff tu dah macam dah full kan. Aku nak selit tak boleh. Aku macam weird lah. Siapa nak semain seorang belakang ni pula. Tunggu sampai dah nak habis ya. Terus aku join je. Tapi istihad lah. Kalau last tu. Kadang-kadang sebab kita tahu masjid ni tempat public is. Tempat public ni kita tahu akan ada orang datang. Cuma ada waktunya orang tak datang lah tengok lokasi masjid tu mana. Kalau kita semain subuh, saya ingat subuh ni tuan-tuan, jarang lah orang masuk ramai lah. Tu ada solat subuh tu. Masjid Ahmad lah. Subuh. Ahmad Ibrahim. Masjid Ahmad Sarhat tu kan macam tak ada orang. Lagilah sayup kata orang putih. So, maknanya lagilah situ susah nak jumpa orang. Kalau tak ada orang is, kalau tak ada orang okey masuk je join. Saya tengok tuan-tuan puan, Nabi SAW ajar kita ni, perkara seorang ni adalah kerana apa? Logik mata tengok dengan logik perbuatan. So kalau masjid yang tak ada orang tadi terpencil seorang sendiri, kita semayang belakang tu seorang pun tak ada orang akan petikaikan. Sebab orang tak ada. Kalau dia petikaikan, awak saya nampak awak semua sendiri, kenapa awak seorang kat belakang? Sebab Pak Haji tak masuk-masuk dari tadi, saya ukur dalam toilet dulu. Misalan. So bermakna dia akan ada education yang cara lain. Masjid yang ramai jemaah ni, kita pergi pilih seorang-seorang, nampaklah kita ni yang memilih untuk memisahkan diri. So ada dia beza. So kalau Masjid Ahmad tadi, aku jawab, okey, kau join semayang tu seorang. Maksudnya, saf belakang tu kau seorang. Okay? Tak ada masalah. Welcome. Ya. Terima kasih tuan-tuan, tak ada soalan lain dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Rahim ke tu? Baik. Pakcik nak tanya satu hal. Pakcik dulu nampak ni semayang jemaah lah. Satu jemaah ni, bukan sekali dua lah. Dia bawa anak perempuan dia. Quite big lah, macam maybe dia bawa. Besar lah. Semayang sama kita. Ini semayang jemaah dah Ustaz. Ustaz. Boleh ke? Maksudnya umur dah, pakcik tengok tu dah balik ke belum? Agak belum lah. Maybe about 10 years old lah. Okay, kalau belum balik, okay. Kat Palestin banyak Kalau belum balik. Tapi Pakcik Rahim, kalau dia dah balik, tak boleh. Bapak dia kena tanggungjawab lah. Okey. Terima kasih. Sama Pakcik. Lagi pula sekarang ni banyak budak-budak ni makan beras cak ayam. Lagilah besar cepat. Beras sampai injection punya. Cepat besar nampak. Kan Is? Budak sekarang tinggi-tinggi yang ada. Okey. Okey Pakcik. Take care. Salam Macam Amida. Salam Ustaz. Salam Ustaz. Salam. Ustaz, kalau yang macam tadi Ustaz cakap kan, kalau yang solat Jumaat tu, kalau yang pada orang yang really berpegang pada mazhab Syafi'i kan, orang ambil kira belum masuk waktu. Then if they solat, diorang dah dalam hati tu tak masuk waktu, tapi diorang solat juga yang pertama. Macam mana Ustaz? Sekali dapat lagi? Tak solat Jumaat? Saya nak fahamkan sekali lagi boleh? Okay. Dia Puan Mas tanya ke? Saya. Okey, silakan. Jadi kira dia berpegang teguh pada mazhab Syafi'i lah. Dia kira ambil belum masuk waktu Jumaat. So dia solat juga yang the first one with the thing inside the heart belum masuk waktu. Macam mana Ustaz? Okey. Terima kasih. So gini tuan-tuan puan, tadi kan orang yang berpegang kuat dengan mazhab Syafi'i. So bermakna dia pula dapat slot nombor 1. Dan dia semayang dalam hati dia waktu belum masuk.
Okay, bagi soalan tadi, adakah solat tu menyempurnakan dia punya, atau dia punya fikiran tu menyempurnakan solat tadi? Tersah ke tidak soalan ni? So, tuan-tuan dan puan, saya jawab, apabila tuan-tuan meyakini solat waktu tu belum masuk, tak sah. Tak ada semayang dan tak ada ibadat dalam Islam yang waktu belum masuk kita buat. Tawaf pun sama, haji pun sama, Mina, sa'i sama, melontar, saya kata Mina. Tak ada melontar sebelum waktu zawal. Kecuali ada sebab-sebab tertentu lah. Tapi tak ada melontar, melontar ni timing start ada, timing habis tak ada. Kalau timing habis, timing afdal. Timing start dia mesti ada. Sebab orang cincai aja pergi buat melontar ni. Orang melontar suka-suka. Kita tu 6 pagi dia melontar. Sihat segar bugar. Waktu pergi waktu memekak. Tak ada melontar waktu duha. Melontar waktu zuhur start dia. Tapi waktu melontar tak pernah habis. Boleh lontar sampai pukul berapa nak lontar pun boleh lontar. Tapi maksudnya nak start tu kena fikir. So tuan-tuan dan puan, kat sini kalau kita fikir nak sembahyang juga tapi dengan niat waktu belum masuk dan kita yakin waktu belum masuk, percayalah. Saya kata percayalah, tukarlah benda tu. Tak payah jadi satu pengikut mazhab yang tegar pada musim-musim yang perlu, satu. Nombor dua, pada keadaan yang menyusahkan diri sendiri. Kalau dia nak tegar dengan pendapat itu, maka eloklah dia sembahyang Jumaat yang nombor 2 dan juga Jumaat yang nombor 3. Saya doakan dia bukan muazzin, dia bukan imam. Lagi susah. Saya tak rasa Ustaz Tian Fauzi akan jadi imam nombor 1 tu. Kalau Ustaz Tian Fauzi tegar dengan Syafi'i. Tapi Ustaz mesti faham, maka dia akan terima. So bermakna tuan-tuan, tak ada orang yang akan solat. Saya sebut Ustaz Fauzi sebab Ustaz Fauzi akan selalu promote Syafi'i. So tak ada orang yang akan solat pada waktu yang dirasakan belum masuk. Itu berlanggar dengan dalaman kita dan kefahaman kita. So tuan-tuan tak boleh hipokrit dalam Islam. Ini belum masuk tapi tak apalah, semayang aja. Muiz punya pasal. Tak ada Muiz punya pasal. Jawatan kuasa fatwa tak jawab untuk kita ke akhirat. Sebab kita nak kena jawab. Jawatan kuasa fatwa bagi irsyad. Kita yang nak kena jawab kerana memahami situasi. So kalau paling tidak pun ada jawapan apa secara umum kalau fatwa. Bukan yang ni. Jawapan dia umum darurah. Tapi bukan fatwa ni. Tapi biasanya fatwa akan ada answer. Tuan-tuan, kita sekarang ni tengah sibuk tau fatwa, apa tu? Orang tanya vaksin, apa dia panggil, vaksin COVID. Ada babi lah dia cakap kan. Saya pun tak tahu lah orang awam ni macam mana dia tahu ada babi ni. Belum keluar lagi dan belum tahu syarikat mana yang kasih. Kalau dah sampai, dah ada. Semalam kan menteri-menteri kita keluar cakap tentang vaksin ni. Vaksin ni dapat free tuan-tuan, percuma. Satu free. Tuan-tuan pula, dah lah dapat free satu. Kita bukan kata lah ambil benda free. Kita tahu pandemik ni, atau COVID-19 ni pandemik, yang gegarkan dunia berbulan-bulan dan nak setahun. Masih ada orang lagi tanya, soalan dia, vaksin ni ada babi, boleh tak pakai? Babi kat hutan pun dah mula berfikir dah. Teruk juga COVID ni, sampai tak ada orang datang menembak. Nak datang menembak pun kena ambil check in check out. Nak masuk hutan, sampai tak nak menembak dia orang tu. Maksudnya kita orang, kalau babi hutan duduk bersuarat tuan-tuan, kita pun kurang exercise dan nak berlari. Tak ada orang nak mengejar kita. So maksud saya sini tuan-tuan dan puan, dalam hadis umum, secara umum, kaedah umum, kalau memang walaupun hanya boleh digunakan benda yang haram pada 2 keadaan. Satu ialah perubatan. Lagi satu menyelamatkan nyawa. Perubatan ni dua-dua masuk. Menyelamatkan nyawa pun ya. Yang satu lagi pun tuan-tuan untuk kegunaan perubatan pun ya. Tuan-tuan boleh aja pakai ganti jantung tuan-tuan, keganti apa-apa parts dalam jantung tu. Dan daripada buatan babi dengan buatan lembu, lagi elok buatan babi lagi tahan lama kata doktor. So tengoklah tuan-tuan nak senang ke nak susah macam mana. Diperbolehkan. Jadi tuan-tuan, pandemik pun orang masih nak question benda-benda macam tu. Saya rasa agak
Yalah, agak kelakar sikit lah. So tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, ikut fatwa doesn't mean kita paksa diri kita. Ikut fatwa kerana memahami. So fatwa role dia memahamkan. So bila kita ikut fatwa, nampak kita tak faham, dia akan timbul apa tau? Minggu sudah Ustaz Mustazah pergi sembahyang Jumaat pagi tadi. Imam saya rasa. Beliau lalu kata kedengaran kat sebelah, ada seorang Pak Haji kata, tak apalah, ada orang tak kasih kita solat Jumaat, ditanggunglah ke akhirat. Keluar mulut macam ni, tuan-tuan, tahun 2020 bulan 12. 2021 lah. Pak Haji ni kena bom pun bagus lah. Tak faham ke? Setahun dah orang sembahyang macam tu. Dia kata tak, orang tak kasih kita. Siapa tak kasih Pak Haji sembahyang? Pak Haji kalau kita nak syarah balik tuan-tuan, dan naik muak dah nak syarah. Maknanya masih ada orang yang tak boleh faham situasi sedunia. Agak pelik lah tuan-tuan. Orang ni kalau jadi Perdana Menteri, dia boleh jadikan nama dia Menteri Pasola. So dia duduk dalam hutan, so dia urus sendiri hidup dia. Dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan-puan, fatwa mesti menjadikan kita bijak dan pintar. So, tuan-tuan tak boleh buat against. Kalau tuan-tuan against the fatwa, you must have another alternative sebagai penjelasan kepada perkara tersebut dan mengamalkan dia accordingly. Tuan-tuan, fatwa takkan menjadikan kita terbalik, takkan. Fatwa, tugas fatwa melestarikan. So fatwa bukan membuat kita gaduh. Mustahil. Kalau buat kita gaduh, fatwa tu mungkin silap terangkan. So fatwa akan always ada cara menerangkan dan ground yang betul. So belief saya, fatwa tak senang-senang nak keluar gitu saja. Ada orang komen mufti keluarkan fatwa WHO, World Health Organization, kata LGBT. Tak ada tuan-tuan. WHO pun tak keluarkan irsyad suka-suka. WHO has no concern or any personal interest dalam aset satu-satu negara. WHO adalah badan yang bertindak sendirian untuk menasihatkan kerukunan dunia ni. Menasihatkan dunia, dan kewajipan untuk ikut tu ada. Amerika degil, balak turun. Itu bukan pasal dia tak ikut WHO balak turun. WHO akan hanya memberi irsyad yang sangat serius. Orang tu yang komen suka-suka lah Ustaz, asal betul. Berarti saya setuju dengan makcik. Kalau ikut WHO pun tak apa. Kalau ikut WHO pun, pendapat tu ikut WHO kerana Allah suruh kita dengar nasihat orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau Pak Haji setakat sesama je kat rumah, tak pernah COVID, jadi kena dengar cakap doktor kat WHO tu. Profesor tu. Cakap kat WHO tu bukan lawyer. Mesti doktor. Kalau lawyer, matilah kita. Dia kena ikut bidang lah tuan-tuan. Ya? Allahu'alamu bisawab. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana kita hari ni kerana tuan-tuan berada dengan kita pada hari ini. Sama-sama ya. Kita mudah-mudahan kita doa kepada Allah, apa yang kita belajar, apa yang kita kongsi, apa yang kita bincang, Allah berkati, kita boleh pakai bila masa yang kita perlukan, kerana Allah jadikan ilmu kita itu cahaya, dan bukan ilmu itu sebab kepada kebinasaan ataupun persengketaan. Saya doakan tuan-tuan terus sihat, sejahtera, tenang iman, tenang hati, tenang, senyum-senyum selalu. Kalau tuan ada masalah, kita luahkan dan cakap, share dengan seseorang ya. Pendam sendiri ni nanti dia jadi masalah yang bakal menimpa kita dalam jangka masa jauh. Tuan-tuan boleh satu last question. Ya, Pak Tita, boleh. Saya Chan Pak Tita specialnya. Fatwa. Ya, fatwa. Fatwa. Hari tu saya dalam TV, Sejahtera Melayu Suria, saya tengok ada cerita tu, dah lupa lah, saya kata dalam dialog dia orang tu, dia kata suaminya meninggal. Ya. Kalau rumah tu dah punya rumah pada dia. Dia kata tapi dia susah kerana fatwa tu memang dia dah punya kan. Tapi adik sebelah suami tu kata dia nak rumah tu
bagian suami dia nak faraid, adakah boleh berbalik, kita tak gunakan fatwa, kita balik pada faraid? Maknanya Pak Cik Tari dalam membagikan harta pusaka, kita faraid. Kalau fatwa cakap apa? Cakap fatwa, rumah tu pulang kepada isteri lah. Sebab maksudnya joint tenancy joint tenancy. Tapi sekarang dia kata adik suami dia, dia kata rumah tu pakai fatwa. Jadi adik-beradik dia sebenarnya suami itu boleh dapat bagian faraid. Macam mana boleh kita terima kasih Pak Cik Tari. Pak Cik Tari bawa satu senario yang real, saya rasa, dan dia berlaku dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya establishkan antara fatwa dan faraid Islam. Fatwa tu Islam tu fatwa. Dia tak ada fatwa itu langgar faraid. Macam tadi, belum masuk waktu, fatwa izinkan sembahyang. So, mesti yakin masuk waktu. Fatwa tadi menjadi atau memberi alternatif. Sama-sama, silakan. Menjadi alternatif untuk memberi tahu kita tentang Islam. So, dalam bab ni, isteri nak pakai fatwa, iaitu harta sepencarian pindah milik. Keluarga dia, almarhum suami, nak pakai faraid sebab dia orang nak duit. Tuan-tuan dan perempuan, dalam urusan harta peninggalan, sudah kita tinggalkan harta meninggal dunia, hukum meninggalkan harta ni adalah, ataupun urusan peninggalan harta ini adalah untuk dibahagikan atau untuk dimiliki. Soalan saya, kita ni kena bahagikan atau untuk memberi milik? Dalam Islam, harta peninggalan ini mesti dimiliki oleh sesudah si mati. Jadi cuma minta atau cuma bagi pada pemiliknya. Saya nasihatkan keluarga-keluarga almarhum, kalau tak ada anak lelaki pun, ada yang kadang-kadang berebut dah. Kalau anda rasa anda betul memiliki, sila rebutlah. Tapi kalau anda rasa anak-anak saudara tu yang belum membesar, yang masih lagi belum faham, ataupun isteri pada balu adik kita ni, kalau dia pun bukannya orang bekerja sangat profesional, dia pun umur dah berapa, yang kita sibuk nak rebut ni perhal, saya ulang balik, dia mesti adalah establishment daripada harta peninggalan ialah memberi pemilikan selanjutnya, bukan membahagikan harta. Itu nama dia apa? Penyamun tarbus. 40 penyamun. Ini masuk casting Piramli punya cerita bagus. Sampai toilet pun dipecahkan. Katakan si yang pecah lah. Tonton, it shows that Piramli sindir. How desperate orang kalau nak memiliki harta. Nampak cerita tadi? So, antara tadi, bila keluarga pihak lelaki, keluarga almarhum decide tu pakai faraid, keluarga almarhum ni ada hak apa ke atas isteri ni? Isteri dengan almarhum, isteri dengan adik-beradik, mana satu lebih berhak Pak Cik? Mana satu waris? Waris dapat sebagai darah sedaging dengan. Tapi kalau decision making dalam Islam dan dunia, kalau kita meninggal tinggalkan balu dan kita ada adik-beradik, mana satu yang sebenarnya lebih berhak? Isteri, betul? Allah muliakan isteri ni kerana pernikahan. Dan kerana isteri ni yang melahirkan anak kita. Dan apa hak adik-beradik nak question kakak ipar dia tu? Saya ingat ni je dia dah boleh malu dah, satu. Nombor dua, kalau dia tak malu juga, dia kena faham pemilikan harta adalah harta sepeninggalan adalah pemilikan harta, bukan membahagi-bahagikan harta. Itu dia derma. Derma kita bagi-bagikan. So pemilikan harta adalah hanya yang berhak sepatutnya dapat. Next week kita masuk kelas, kata Zarida. No more Zoom, right? Setahu saya, Zarida, Zoom masih ada bagi jemaah tak boleh masuk lebih dari 50 dalam dewan tu. So ada yang boleh datang, ada yang tak boleh datang.
Sebab kalau kita lebih je, dia macam jadi apa tau, dia kena register dulu kan Pak Cita tadi Kak Ustaz Zubair terangkan. Kena register, ada form nak kena register. So siapa yang tak dapat ni Zarida, saya tak pasti masjid nak buat online ataupun tidak. Tapi seingat saya lah, kalau ada masjid lagi satu, dia akan buat online. Cuma Ustaz Zubair cakap tadi ada online tak kat situ ni? Ustaz Zubair tak sebut pasal online pula Ustaz. Cakap pasal makan je. Sebab saya dengan Ustaz Zubair bincang hari tu, saya minta online tu kalau boleh ada, sebab saya kata jemaah, kata Ustaz Zubair, in general kita punya kuliah ke mana-mana masjid Siglap boleh sampai cecah 2,000 view orang nonton. Manfaat tu kan berpanjangan. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau masjid belum sempat ada facilities yang memungkinkan untuk ada online kuliah ini dipancarkan dari masjid, saya rasa kita kena sabar sikit, kasih masjid chance untuk masjid establish. Tapi kalau masjid satu lagi, saya ngajak, dia minta saya datang masjid, but dia kata akan ada Ustaz online, sebab dia kata orang jauh daripada masjid ni boleh tengok macam mana sekarang dia tengok. Satu. Nombor dua, masjid tu dia tak terhadkan 50. Maksudnya dia jadikan zone lagi satu. Kebetulan space dia besar. Dan mungkin dia mungkin staff dia ramai. Tapi masjid yang ni, masjid kita Siglap ni, dia terhad 50. Dan orang kata Ustaz Zubair apa? Mula saya buka mulut sampai habis tu kena saya bismillah sampai saya jumpa lagi. Dia sejam. So what's what happened next week? Is it through Zoom or physical? Ustaz Zubair boleh terus saja jawab Ustaz Zubair. This one I don't know. Is that I know Okay Ustaz.